Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahlan wa sahlan. Kita berjumpa lagi. Makan nasi berulang pegaga. Pegaga dari Tasik Chini. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Jom terus belajar bersama-sama cikgu. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasihi? Cikgu doakan semoga semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta ceria di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah, dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 6 ini, murid-murid akan belajar dalam bidang adab dan tajuknya ialah Hargailah Alam, iaitu pelajaran ke-21. Baiklah, sebelum itu mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat: pertama, menerangkan 3 adab terhadap alam sekitar. Kedua, menjelaskan 5 kepentingan adab terhadap alam sekitar. Ketiga, menerangkan 4 daripada 6 akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Dan keempat, merumus dan mengamalkan adab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian. Murid-murid sila rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 6, muka surat 183 hingga 187. Murid-murid sudah bersedia? Baiklah, mari kita ketahui tentang alam sekitar. Cikgu berkeyakinan murid-murid telah biasa menyebut tentang alam sekitar. Ya, alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai. Lihatlah air sungai yang mengalir, sumber bekalan air kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Lihat juga lautan. Terdapat pelbagai kehidupan dan sumber rezeki di dalamnya yang memberi manfaat kepada manusia. Seterusnya, lihatlah tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Alam semula jadi ada yang kaya dengan khasiat perubatannya, keindahan flora dan fauna dan sebagai sumber pendapatan untuk menyara hidup. Udara segar yang kita hirup setiap masa amat menenangkan. Subhanallah, hebatnya Allah Maha Pencipta. Murid-murid yang cikgu kasihi, semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi, seterusnya kita pelajari dan fahami adab-adab terhadap alam sekitar. Bagaimanakah cara menghargai alam sekitar ciptaan Allah ini? Pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Kedua, menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal, seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala atau berjadual. Dan ketiga, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Adab-adab yang telah murid-murid pelajari sebentar tadi mempunyai kepentingan terhadap alam sekitar. Aktiviti pelepasan asap kilang atau kenderaan
yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti debu, gas karbon monoksida, dan nitrogen dioksida akan memberi kesan terhadap sistem pernapasan manusia kerana penyedutan bahan tercemar berpotensi memberi kesan buruk ke atas paru-paru dan organ-organ badan yang lain. Jadi, dengan mengawal aktiviti tersebut, membantu kita dapat menikmati udara segar. Baiklah, seterusnya, pengurusan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dapat mengawal berlakunya pelbagai pencemaran, iaitu pencemaran air dan udara. Selain itu, mengelakkan pembiakan serangga yang membawa penyakit. Oleh itu, kebersihan alam sekitar adalah salah satu kunci utama kepada kehidupan yang sempurna, dapat menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Seterusnya, aktiviti penanaman pokok dan tanam semula dapat melestarikan alam sekitar sekaligus dapat mewujudkan persekitaran hijau, bersih dan sihat. Oh ya, seperkara lagi, inisiatif untuk menanam lebih banyak pokok dapat mengurangkan kesan cuaca panas dan yang paling penting, keseimbangan alam terpelihara. Murid-murid yang cikgu kasihi, alam sekitar yang bersih akan dapat meningkatkan sumber pendapatan. Contohnya, dalam sektor pelancongan. Dan yang terakhir, jika alam sekitar tidak tercemar, ia membolehkan habitat hidupan darat dan air terpelihara. Contohnya seperti habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Baiklah, sekarang kita lihat akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Masalah alam sekitar berlaku apabila aktiviti penebangan pokok-pokok yang tidak terkawal akan mengakibatkan ketidakstabilan alam seperti hakisan tanah, tanah runtuh dan banjir kilat. Pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah sarap, pelepasan asap kilang, asap kenderaan akan mengakibatkan pencemaran udara. Pembuangan sisa toksik dan sampah sarap ke dalam sungai akan mengakibatkan pencemaran air dan turut mengancam hidupan di dalamnya. Pembakaran hutan, penebangan pokok-pokok secara tidak terkawal mengakibatkan kepupusan habitat dan hidupan. Pencemaran air yang berlaku di sungai berpunca daripada air kumbahan dan sampah sarap yang dibuang sebelum dibawa arus ke laut. Hidupan sungai seperti ikan yang menjadi sumber rezeki diancam kepupusan, menyebabkan pendapatan penduduk terjejas. Murid-murid yang cikgu kasihi, marilah kita menjadi insan yang prihatin terhadap alam sekitar. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama ahli keluarga seperti membersihkan kawasan sekitar rumah. Jangan lupa kitar semula. Amalan ini boleh menjanakan ekonomi. Ya, seronok juga melakukan aktiviti menanam pokok. Dapat mewujudkan persekitaran yang hijau, bersih dan sehat. Semoga aktiviti-aktiviti seperti ini dapat menyemai perasaan cintakan alam sekitar kurniaan Allah Subhanallah wa ta'ala. Baiklah, murid-murid telah pun mempelajari tentang hargailah alam. Maka dapatlah dirumuskan bahawa adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Surah Al-A'raf ayat 56. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Shadaqallahul Azim. Baiklah, sebelum cikgu mengundurkan diri,
Tak sungguh, tak kata, budi baik, senyum mesra. Alam sekitar, amanah kita. Hargai agar kehidupan terpelihara. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.